Negerinya kaya dengan gua batu kapur. Hasil bumi Perak ini juga kaya dengan enapan fosil-fosil prasejarah yang tidak diketahui ramai. Pada 26 Julai 2020, satu penemuan bersejarah tercipta di sebuah gua Gopeng. Fosil gigi gajah purba berusia 31,000 tahun telah dijumpai oleh Chin Boon Tat dan komuniti Kinta Valley Watch atau pemerhati Lembah Kinta. Gua ini kita pun macam ni. Dia ada satu sense sangat real. Dia macam ada satu barang. Actually kita explore bawah, kita boleh sudah nampak banyak. Lepas tu kita lagi ada satu sense cakap sama saya. Mungkin ada sikit sangat amazing punya barang. So kita jalan-jalan nampak atas sana. Oh, sangat susah naik. Kita itu hari sudah sangat letih. Tapi saya try naik lah. Suan naik. So kita nampak itu satu lorong besar. Oh, kita pun amazing. Lepas tu jalan-jalan tengok tepi-tepi. Satu ni kita nampak itu satu gigi sangat besar. Kita tak pernah nampak ni macam gigi. Biasa kita nampak babi ke, landak ke, lainnya. Tapi first time kita nampak ni, so kita shock. Tak tahu apa itu. So kita gambar, kasih Sen. Sen cakap, oh ini sekaton. Tak pernah nampak ini gajah punya. Ketika penyelidik fosil purba berhempas pulas mencari gali apa lagi khazanah haiwan purba yang boleh dijumpai di Malaysia, mereka dibelenggu dengan konflik kurang kesedaran memelihara warisan negara. Misalnya di tapak bersejarah Gua Mat Surat, Perak. Fosil gigi sejenis rusa telah dirosakkan oleh satu produksi drama yang menjalankan penggambaran tanpa permit. Dulunya penuh, dia macam ni penuh macam ni. Sekarang ni dah ni lah. Dah rosak. Dia tak sepenuh macam dulu. Kalau tidak dia giginya penuh dengan rahangnya sekali kan. Ya betul. So dalam penggambaran haram yang dilakukan oleh produksi itu, dia masuk ke dalam gua ni, betul salah satu kerosakan yang terjadi yang ni lah. Untuk kembalikan masa lampau adalah mustahil. Tetapi untuk tidak mengulangi sejarah kemusnahan yang dialami dunia prasejarah, usaha penyelidikan saintis seperti mereka ini harus disokong dan didukung. Di sebalik imej popular sebagai gedung kutub khazanah, di dasar jantungnya, Perpustakaan Negara Malaysia PNM ada nadi yang berdegup sebagai pelindung naskah khazanah bangsa. Di situ ada lebih 5,000 naskah manuskrip Melayu warisan zaman silam. Dianggarkan lebih 20,000 manuskrip Melayu masih bertebaran di seluruh dunia dan Pusat Kebangsaan Manuskrip Melayu PKMM di bawah PNM antara institusi dipertanggungjawabkan mengumpul dan memeliharanya. Pada peringkat awal manusia mencipta penulisan, bentuknya berupa lakaran. Peredaran masa membawa kepada kemajuan ciptaan simbol standard yang boleh dibaca. Bahan penulisan pula berasaskan alam semula jadi seperti batu, kulit haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Penggunaan kertas dan dakwat hanya tersebar luas selepas revolusi teknologi pembuatannya di China dan Eropah. Memang kebiasaannya kertas yang digunakan adalah kertas slit Eropah. Tapi ada juga kertas yang seperti orang-orang yang terdahulu lagi. Kertas slit Eropah ni boleh kata abad ke-18 dan abad ke-19 lah. Sebab dia datang dari Eropah, dia datang daripada penjajah lah. So masa tu zaman penjajah, so mereka yang bawa masuk kertas-kertas ni. Kita di manuskrip Melayu ni ada juga koleksi daripada Buloh. Ramai yang tak tahu ataupun tiada pengetahuan berkenaan dengan nilai pada manuskrip tu dan juga cara untuk menjaga manuskrip tu. Sejarah kita tak boleh pinggirkan. Fakta is fakta. Realiti sebenarnya tetap realiti. Walaupun kita cuba hapuskan, ada pihak yang tak senang jadi dihapuskan. Tetapi kebenaran pasti akan terbukti. Sempena sambutan Hari Kemerdekaan Negara, paparan Majalah 3 diakhiri dengan 2 rangkap pantun dari Kutub Khazanah Perpustakaan Negara. Jambu diikat di dalam pulasan, padi dibentang di tengah laman.
ilmu diikat dengan tulisan, jadi bacaan sepanjang zaman. Teruna dara bertemu mesra dalam cetera hikayat lama. Malaysia membaca agenda negara, wawasan rakyat, makmur bersama. Bukit Beruntung, Selangor. Di sini telah bermustahilnya seorang anak kelahiran Baling Kedah. Nazrul Hisham Abdul Manaf yang mesra disapa Nas berhijrah ke sini lebih 19 tahun lalu untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih baik. Bermula dari kemahiran sifar, kini sudah hampir 10 tahun Nas membina kapal terbang kawalan jauh atau RC pelbagai jenis dan model. Kalau ikut latar belakang saya memang tak ada langsung dalam bidang aeronautik ni. Saya dulu pekerja industri. Sikit dah punya basic punya technical dengan mechanical, macam mana mesin bekerja kan. Masa tu saya tak ada bahan yang sesuai lah. Saya kutip polystyrene ni di pasar, saya potong dan saya try buat model apa-apa. Dan bila dah siap, saya bawa ke Padang, saya bagi member ni test. Bila test naik, terbang elok kan. Cuma tak sempurna lah. Terletak 11 km dari rumah Nas, ruang udara di sekitar teleport menjadi pilihan penggemar hobi ini. Pada setiap hujung minggu, jalan yang diberi jolokan Teleport International RC Airport ini pasti akan dikunjungi komuniti ini untuk menerbangkan jentera masing-masing. Ini adalah jenis yang pertama, Mas Wing Otter. Kalau segi tengok perbuatan dia memang sebiji macam yang real punya. Untuk Sarawak punya buka, tawau, sama bentuk dia. Itu yang saya tertarik untuk membeli dia, tempah dengan Abang Nas ni. Alhamdulillah hari ni saya dapat terimalah kapal ni, perbuatan ni. Menurut Johan yang mesra disapa Pak Cik Jo, hasil tangan Nas sentiasa dinanti-nantikannya. Meski berdepan kekangan bahan dan ruang yang sempit, model ini berjaya disiapkan dalam tempoh 4 bulan. Sejurus siap, kapal ini dibawa ke teleport untuk percubaan penerbangan kali pertama. Dengan rekod 2.9 meter panjang dan 2.6 meter lebar, kapal ini telah diiktiraf sebagai model kapal terbang kawalan jauh terbesar oleh Malaysia Book of Record pada 9 Oktober 2021. Sejak daripada pengiktirafan itu, kapal ini semakin tular di media sosial dan mendapat perhatian ramai. Meluncur laju di langit biru, keterujaan dalam mengendalikan jentera ini hanya yang mengawalnya sahaja yang tahu. Pemerolehannya subjektif, namun kepuasan dan kebanggaan itu pasti. Gunung Masurat yang telah dilengkapi kemudahan asas beberapa tahun lalu mula dibuka kepada orang awam sejak April 2022. Dikendalikan oleh Muhammad Fadli Muhammad Noor yang mesra disapa Don. Pengoperasian Masurat adalah bertujuan konservasi selain menjalankan aktiviti lasak. Saya boleh katakan memang sangat baru dan saya yakin ramai juga lagi tak tahu. Dulu punya kawasan sekeliling ini adalah hutan. Dulu daripada highway pun kita boleh nampak. Tapi kita nampak wall semua ditutup. So sekarang ni sebenarnya daripada highway pun kita dah boleh nampak gerbang Mak Surat. So kita boleh dah nampak dinding batu yang putih. Dulu dengan sekarang memang jauh berbeza. Tapi ada certain kawasan yang kita kekalkan dia punya kehijauan. Satu adalah untuk flora fauna tu sendiri. Satu lagi adalah untuk kita maintain biodiversity kawasan ni lah. Antara laluan yang menarik ialah dengan melalui ruangan ini yang dipanggil Loyang Shelter. Ia dikatakan pernah menjadi penempatan suatu ketika dahulu dan kaya dengan tinggalan sejarah yang masih belum habis diterokai. Mak Surat ni salah satu gua dekat Perak yang banyak fosil. So maksudnya experience orang datang adalah dia akan lihat fosil tu dekat dinding atau lihat kat lorong-lorong yang boleh cari fosil sendiri. Dan aktiviti tu kita boleh offer untuk orang tengok benda tu secara real. Selain eksplorasi, antara aktiviti lain yang boleh diketengahkan melibatkan aktiviti gua ialah hobi terkini,
kereta pacuan 4 roda kawalan jauh yang kini dilihat Don dan rakan semakin menarik minat ramai orang. Kreativiti penerokaan yang tidak terhad kepada eksplorasi dan abseiling sahaja membuka ruang kepada lebih banyak lagi kegiatan rekreasi di kawasan gua, termasuklah hobi kereta alat kawalan jauh ini. Kami akan buat carnival RC. So kita akan invite, maksudnya daripada kapal terbang, kereta, boat pun kita akan gunakan yang kawasan berair. So kita akan buat untuk welcoming semua RC dekat Batu Kapur. Melalui aktiviti selaman gua, pelbagai penemuan baharu dapat diterokai. Ia termasuk punca mata air sebagai sumber air alternatif sekiranya berlaku kemarau berpanjangan atau krisis bekalan air pada masa depan. Kepakaran selam gua dan eksplorasi secara teknikal juga tidak harus diperlekehkan kerana ia berkemungkinan berupaya menyelamatkan jiwa jika berlaku sebarang kecelakaan di dalam gua atau kawasan seumpamanya. Percutian menggembirakan dengan aktiviti perkemahan di lereng berbukit, sekelip mata bertukar mimpi ngeri. 92 orang termasuk kanak-kanak menjadi mangsa runtuhan cerun di Jalan Batang Kali bersempadan Genting Highlands. Mangsa termuda tragedi ini berusia hanya setahun. Ratapan kesedihan saudara mara terdekat yang sukar menerima kenyataan pemergian orang tersayang dalam tragedi memenuhi ruang ini. 希望他们一家人能够在天堂，然后他们在天堂能够开开心心哦。 Majalah 3 dan seluruh rakyat Malaysia mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Semoga tragedi ini menjadi iktibar kepada semua pihak. Berjuta rakyat Malaysia, setiap satunya punya kisah tersendiri. Hadirnya 2023, Majalah 3 masih di sisi menyelami dan membawa cerita jatuh bangun mereka. Selamat Tahun Baharu kepada penonton semua.